Majlis tadarus yang diadakan di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sepanjang bulan Ramadan berakhir semalam dengan majlis penutupan tadarus dan khatam Al-Quran. Majlis tersebut sebagai salah satu syiar untuk memakmurkan dan menyemarakkan bulan yang penuh berkat ini dengan amal ibadat semata-mata bagi meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis diadakan di Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiaru. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Pahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diikuti dengan tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Ketua Al-Minhaj Center. Diikuti dengan bacaan tahtim beramai-ramai dan doa khatam. Majlis tersebut dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah. Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan majlis sambutan nuzul Al-Quran yang diselajurkan dengan majlis khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis anjuran bersama Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar dan Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan itu diadakan di kementerian berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, tahtim dan doa khatam serta laungan dikir marhaban. Majlis diikuti dengan penyampaian derma kepada 40 orang anak yatim dari warga kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan, Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Majlis Perundingan Kampung Kasat beserta Muslimah dan penduduk kampung berkenaan lewat petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran, tahlil dan berbuka puasa. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Kasat. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Madain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan selaku penasihat Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Majlis Perundingan Kampung Kasat. Seramai 100 orang menyertai majlis berkenaan. Majlis antara lain bertujuan untuk sama-sama menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Untuk sama-sama menghayati bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB melalui bahagian hal ehwal pelajar juga menganjurkan majlis penutupan tadarus Al-Quran dan penyampaian barakah. Majlis diadakan petang kemarin di Kolej Universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Juga diadakan penyampaian sumbangan barakah Ramadan berbentuk barangan keperluan hari raya kepada 72 penerima dalam kalangan anak yatim dan pelajar Kupu SB yang terpilih. Negara Brunei Darussalam mencatatkan 370 hari tanpa kes jangkitan COVID-19 tempatan. Butiran lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Sejumlah RM54,338 dan 51 sen zakat perniagaan diterima pagi tadi oleh Majlis Ugama Islam Brunei Muib. Zakat perniagaan tersebut merupakan daripada Koperasi Persatuan Tiba Kotiba bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2019.
Awang Haji Omar bin Haji Muhammad Tahir, pengerusi Lembaga Pengarah Khotiba, menyerahkan wang zakat tersebut kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Pin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua MUIB. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom, Pin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar petang kemarin mengungkapkan majlis tahlil dan penyerahan sumbangan derma kepada anak-anak yatim di Kampung Sungai Akar. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Semasa majlis, 28 orang anak yatim juga menerima sumbangan yang disampaikan oleh Pengiran Haji Muhammad Ayub bin Pengiran Maharaja Anak Anda Pengiran Haji Ahmad. Sumbangan dihasrat dapat membantu mereka menjelang Hari Raya yang akan tiba. Kira-kira 350 belia dan pemimpin belia terdiri daripada persatuan-persatuan belia, alumni program-program belia, sukarelawan belia, belia masjid dan muslimah masjid menghadiri majlis pertemuan belia dan kepimpinan belia di bulan Ramadan. Majlis diadakan lewat petang tadi di Masjid Al-Muhtadibilah, Kampung Sungai Kebun. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diserikan dengan forum bertajuk Ramadan Penghayatan Sepanjang Tahun. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 7 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 230 kes dengan kes sembuh 220. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 89 kes. 417 orang sudah menjalani pengasingan diri mandatori, 18,013 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 114 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 122,723 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kerajaan Republik India menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas sokongan bagi pelepasan segera kapal tentera laut India Jalashwa untuk membuat penghantaran bantuan perubatan ke India. Kira-kira 600 silinder liquid medical oxygen disumbangkan oleh komuniti India di negara ini dihantar ke India sebagai sebahagian daripada bantuan kemanusiaan. Tuan Yang Terutama Ajanish Kumar, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara ini, menzahirkan penghargaan tersebut ketika menyaksikan proses memuatkan barangan bantuan perubatan ke kapal tentera laut India Jalashwa di Pelabuhan Muara pagi tadi. Usaha tersebut dijalankan di bawah naungan Suruhanjaya Tinggi India di negara Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam wajar merafakkan syukur kehadrat ilahi kerana dapat menunaikan sembahyang sunat tarawih secara berjemaah di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara walaupun perlu mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan.
Keadaan berbeza dengan Ramadan tahun lalu apabila umat Islam tidak dapat menunaikan sembahyang sunat tarawih di masjid, surau dan balai ibadat berikutan penularan jangkitan wabak COVID-19. Kru Mojo RTB ada laporannya. Selaku rakyat dan penduduk di bumi Darussalam ini, peluang menunaikan sembahyang sunat tarawih sepanjang bulan Ramadan di masjid, surau dan balai ibadat sangat dinanti-nantikan. Setentunya peluang tersebut dapat mengubati kerinduan mereka selepas tidak dapat melakukannya pada bulan Ramadan tahun lalu. Walaupun perlu mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan, namun jemaah tetap bersyukur kerana dapat menyemarakkan malam-malam bulan Ramadan dan merebut kelebihan sembahyang sunat tarawih secara berjemaah di masjid, surau dan balai ibadat. Kalau kita lihat perbezaan di Ramadan tahun lepas dan Ramadan tahun ini, subhanallah, jauh rahmatnya, dan kita ni seharusnya bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberi kita ni peluang untuk beribadah lagi kembali. Kita ni dah tahu bila-bila masa nikmat Allah Ta'ala ni akan ditarik daripada kita ni. Jadi apa yang paling penting untuk kita ni ialah untuk sentiasa teruskan berusaha, beribadah. Niat kita perbetulkan. Alhamdulillah, setelah dibenarkan semasa COVID-19 ini, kami dibenarkan untuk berjemaah sembahyang fardu tarawih, sunat tarawih dan seterusnya sembahyang sunat witir. Walaupun sembahyang sunat tarawih dibenarkan diadakan di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara, namun jemaah masih perlu mengikuti peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan bagi memendung wabak COVID-19. Semoga segala amal ibadah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah menikmati sejarah persahabatan sekian lama. Sejak tercetusnya COVID-19, kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing bekerjasama ke arah usaha memerangi pandemik. Menurut Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China, semasa bulan Ramadan ia merupakan masa bagi masyarakat untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Puan Yang Terutama Yu Hong menyatakan perkara tersebut semasa majlis penyampaian derma amal anjuran Joyful Garden dan Kedutaan Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam pagi tadi. Semasa majlis tersebut, 25 orang anak yatim di Kampung Subok menerima sumbangan. Acara berlangsung di Joyful Garden, Kampung Subok. Kelab Budaya Mukun Selendang Sutra Brunei dengan kerjasama Persatuan Orang-Orang Tionghoa Daerah Belait dan Kumpulan Dikir Asyuhada Daerah Belait lewat petang kemarin mengadakan projek bantuan sumbangan kasih di bulan Ramadan sempena menjelang Hari Raya nanti. Projek kali kelima ini memilih 6 buah keluarga untuk menerima sumbangan berupa makanan asasi, hamper, minuman dan sampul surat raya. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, Daerah Tutong petang kemarin menerima sumbangan wakaf bilik pengurusan jenazah. Terdahulu, majlis bermula dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Sumbangan wakaf diserahkan oleh Datin Hajah Misnah binti Haji Daud, Ketua Kumpulan Amal Jariah, kepada Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, untuk diserahkan kepada imam masjid berkenaan.
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama syarikat Jack Han Sendirian Berhad mengadakan majlis bersungkai dan penyerahan derma kepada golongan yang memerlukan. Majlis berlangsung kemarin di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil dan doa selamat. Majlis diteruskan dengan penyerahan derma dan cenderahati daripada syarikat Jack Han Sendirian Berhad kepada 160 penerima yang terpilih. Kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak istimewa turut menjadi perhatian pelbagai pihak. Pagi tadi, kumpulan isteri Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ahli-ahli bersekutu menyerahkan sumbangan kepada Semata Brunei. Datin Hajah Maimunah binti Haji Muhammad, isteri Menteri Tenaga, menyerahkan sumbangan berjumlah RM2,000 kepada Pengiran Zamri bin Pengiran Haji Bujang yang di-Pertua Persatuan Semata Brunei. Majlis berlangsung di Semata Baca Gift Center, Kampung Sungai Hancing. 20 pelajar sekolah menengah Awang Semaun dari keluarga yang kurang berkemampuan pagi tadi menerima sumbangan daripada sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan 5 buah syarikat swasta di negara ini. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Sumbangan disampaikan oleh Dayang Hajah Mariam binti Haji Ladi, Ketua Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Turut menyampaikan wakil-wakil daripada syarikat jualan DN Naz, Restoran Razikin, Yong San Enterprise, Delhi Haji Mingai Furniture dan Sifana Sendirian Berhad. Sumbangan amal ini diharap akan memberi kegembiraan kepada keluarga kurang berkemampuan dan membantu mereka dalam persediaan sambutan Hari Raya yang bakal menjelang. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam tempoh monsun peralihan dan dijangka berterusan sehingga hujung bulan Mei. Ini adalah tempoh peralihan dari monsun timur laut ke monsun barat daya. Berdasarkan rekod klimatologi, kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi semasa tempoh peralihan monsun berbanding bulan-bulan lain. Pemangku pengarah kaji cuaca semasa ditemu bual RTB juga menasihatkan orang ramai untuk sentiasa peka dengan keadaan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Jadinya cuaca pada musim perayaan ini usulnya berpotensi aktif dengan hujan atau hujan berpetir, terutamanya di kawasan pedalaman pada waktu petang. Dan selalunya kalau musim peralihan ini, ribut petir di kawasan pedalaman ini akan bergerak ke kawasan pesisiran sama ada pada lewat petang ataupun pada waktu malam. Jadinya kalau berdasarkan model turunan hujan berangka yang terkini, ianya menunjukkan keadaan hujan atau hujan berpetir ini akan berlaku pada sekitar hujung minggu ini dan juga menyacah ke awal minggu depan. Jadinya dengan keadaan cuaca yang berpotensi aktif ini, ianya boleh menyebabkan kejadian banjir atau banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan yang mudah banjir. Beli minyak kenderaan lebih awal dan jangan risau atau cemas bagi pembelian pada malam menjelang Hari Raya Aidilfitri. Itu saranan dari Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad BSM kepada orang ramai yang ingin membuat pembelian minyak kenderaan. Menurut BSM lagi, beberapa buah stesen minyak akan memanjangkan waktu operasi sehingga pukul 12.30 malam Hari Raya Aidilfitri nanti.
Ada 18 buah stesen minyak yang akan buka dan beroperasi di negara ini pada hari pertama Aidilfitri, iaitu dalam 8 buah stesen minyak daerah Brunei Muara, termasuk 1 di stesen minyak perairan Sungai Brunei, 4 buah stesen minyak di daerah Tutong, 5 buah stesen minyak di daerah Belait dan 1 buah stesen di daerah Temburong. Pada hari raya kedua pula, sebanyak 32 stesen minyak yang akan buka, sementara di hari raya ketiga, insya-Allah kesemua stesen minyak akan mula beroperasi seperti biasa. Maklumat mengenai waktu-waktu operasi stesen minyak semasa Hari Raya Aidilfitri boleh didapati melalui akhbar-akhbar serta laman sesawang BSM iaitu bsm.com.pn dan juga media sosial seperti Facebook dan Instagram @Brunei Shell Marketing atau hubungi Pusat Panggilan Pelanggan atau call center BSM di talian 224479.